Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, memberi semua adanya kita bertemu lagi dalam kelas sains kita bersama dengan saya, Cikgu Farhana. Hari ini kita akan sambung tajuk mesin iaitu mesin ringkas. Okey, mari kita sama-sama baca doa dan selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal halimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa qadri wa miqdaril azim. Amin ya rabbal alamin. Okey, mari semua kita betulkan niat belajar kerana Allah Ta'ala. Okey, mari kita lihat objektif pembelajaran pada hari ini, iaitu yang pertama, menjelas dengan contoh jenis dan kegunaan mesin ringkas dengan menjalankan aktiviti. Yang kedua, menyelesaikan masalah dengan menggunakan dua atau lebih mesin ringkas. Okey. So, kita lihat dahulu apakah itu mesin ringkas. Mesin ringkas ialah alat yang membantu kita melakukan kerja dengan lebih mudah dan cepat. Terdapat pelbagai jenis mesin ringkas di sekeliling kita. Setiap mesin ringkas mempunyai kegunaannya yang khusus. Maksudnya mesin ringkas ni dia ada fungsi dia yang tersendiri. Dia membantu kita melakukan kerja dengan lebih mudah dan cepat. Okey, jom kita kenali lain-lain mesin ringkas. Okay, kalau sebelum ni kita dah belajar tentang tuas, so hari ini kita akan lihat mesin ringkas yang lain pula. Okey, kita ada tuas, skru, baji, sata condong, takal, gear, roda dan gandar. Okey, jom kita lihat satu-satu mesin ringkas tersebut. Okey, skru. Skru ialah alat yang berbentuk silinder beralur yang dapat dimasukkan ke atas sesuatu ruang dengan memutarkannya untuk menyatukan atau mengetatkan dua bahagian objek. Okey, contoh yang paling mudah adalah pada penutup botol mineral. Okey, jika kamu perhatikan di penutup botol mineral dan juga di bahagian mulut botol tersebut ada lingkaran. Lingkaran itulah yang kita panggil sebagai beralur. Beralur. Allah SWT. Okey, contoh yang kedua adalah mentol. Kita lihat dekat bahagian warna kuning tu, kuning mentol tu, nampak tak dia beralur. Okey, itulah kita masukkan dengan beralur. Jadi kita pusingkan, jadi dia akan lekat dekat tempat mentol tersebut. Okey, selain itu kita ada gambar spana. Okey, kemudian yang warna hitam biru tu, Allahumma salli Muhammad. Cikgu tahu jenama dia je lah. Biasa panggil jenama Bosch kan. Okey, dia macam drill lah. Drill. Allahumma salli Muhammad. Okey. Alright, seterusnya yang ni, yang sebelah gambar kucing tu, skru lah. Tu skru. Skru dan nut dia tu. Okey. Next, kita lihat gear. Apa tu gear? Gear ialah alat yang terdiri daripada bahagian roda yang bergerigi. Okey. Gear ialah alat yang terdiri daripada bahagian roda yang bergerigi. Okey, tengok dekat gambar jam. Okey, kalau kita buka jam tu, kita boleh nampak ada roda bergerigi. Okey, kemudian contoh lainnya adalah pada basikal. Kan sekarang ni musim ni ramai cikgu tengok orang suka naik basikal kan, berkayuh. Okey, so kita ada gear kecil dan juga ada gear besar. Dan juga pada kereta mainan juga ada gear. Okey, seterusnya tuas. Tuas ialah alat yang terdiri daripada sebatang rod yang diletakkan di atas fulcrum untuk mengangkat atau mengempis satu beban objek. Okey, contoh yang pertama yang atas tu adalah pembuka Allahumma salli Muhammad. Pembuka
pembuka, penutup botol. Okay, so kita ada fulcrum, beban dan juga daya. Okay, gambar yang kedua kita ada gambar murid yang sedang menyapu sampah. Okay, sampah adalah beban, daya daripada gerakan tangan tu dan juga fulcrum yang di bahagian atas. Okay, seterusnya kita ada pembuka, penutup tin. Okay, daya daripada tangan, fulcrum dan juga beban iaitu penutup tin tersebut. Okay. Alright, so tuas kita dah belajar, ada tuas kelas pertama, tuas kelas kedua dan juga tuas kelas ketiga. Okay, next kita lihat mesin ringkas seterusnya iaitu takal. Okay, takal ialah alat yang terdiri daripada satu roda beralur yang membolehkan tali melaluinya untuk mengangkat atau menurunkan sesuatu beban. Okey, tengok kat gambar kanak-kanak tersebut. Okey, ada beban, tali dan roda beralur. Jadi, kalau kita nak angkat macam tu saja beban tersebut, sukar kan, susah kan. Jadi, takal ni dia bantu kita untuk mengangkat dengan lebih mudah lah. Dan daya yang kita perlukan juga adalah sedikit. Jadi, kita boleh angkat beban tu dengan lebih mudah. Macam tu. Okey, seterusnya kita ada bidai langsir. Bidai langsir kan ada kan jenis yang tarik-tarik tu. Itu pun menggunakan takal. Dan seterusnya adalah tiang bendera. Okey, ingat lagi tak siapa yang pernah bertugas untuk menaikkan bendera? Kamu akan tarik tali ke bawah kan? Tarik tali ke bawah, nanti bendera tu akan naik ke atas. Macam mana dia boleh berlaku tu? Sebab ada takal Okey, seterusnya adalah gambar crane. Crane. Biasa crane ni untuk angkat barang-barang yang besar dan berat. Okey. Next, kita lihat roda dan gandar. Roda dan gandar ialah alat yang terdiri daripada roda yang dipasang pada sebatang rod yang dinamakan gandar. Okey. Contohnya adalah tombol pintu. Tombol pintu. Okey, so roda tombol tersebut tu kita boleh pusing-pusingkan dia. Gandar ni adalah bahagian dalam tu, bahagian dalam yang sambung dengan roda tersebut. Okey. Okey, seterusnya kita ada pengasah pensel. Okey. Okey, rodanya kita pusing-pusingkan, gandar tu yang bersambung tu. Okey, kemudian juga gambar seterusnya ada gambar pilih pipe. Okey, pilih pipe. So roda bahagian atas tempat kita pusingkan, so gandar yang bersambung tu. Okay, kemudian kita ada pemutar skru. Okay, roda dan juga roda dan gandar lah. Okay, next. Kita lihat mesin ringkas seterusnya iaitu satah condong. Okay, satah condong ialah satu permukaan rata yang disendengkan dengan satu bahagian yang ujungnya diletakkan pada ketinggian yang berbeza. Okay, so contohnya adalah seperti tangga. Okay, so tangga ni bantu kita untuk naik ke bahagian atas dengan lebih mudah. Okay, selain tu tangga juga memudahkan kita untuk kalau kita perlukan ambil benda yang lebih tinggi ke apa kan, kita gunakan tangga yang boleh lipat tu lah. Okay. Okay, gambar yang bawah tu kan macam gambar bukit tu. Okay, itu merupakan salah satu contoh bentuk satah condong. Okay, next. Baji. Apakah itu baji? Baji ialah alat yang runcing pada satu hujungnya dan digunakan untuk memotong serta memegang dan memberhentikan sesuatu objek. Okey, so biasanya benda objek yang tajam dan condong bahagian hadapan, runcing bahagian depan, dia adalah baji. Contoh pisau, kapak, gergaji, Allah SWT. Itu gambar pahat kat sini kan. Okey, itu semua adalah contoh bagi baji.
Kalau yang tak tajam pula, yang penyendal pintu tu, tu tak tajam. Tapi dia bentuk dia runcing pada satu hujung ni kan. Jadi dia adalah contoh bagi baji. Okey, seterusnya kita akan lihat muka surat 177 buku teks. Okey, bagaimana mesej ringkas boleh menyelesaikan masalah? Okey. So, sekarang ni Teruni dan ayahnya menghadapi masalah untuk memindahkan barang yang berat ke dalam lori. Macam mana nak pindahkan barang yang berat ke dalam lori? Apa yang diperlukan? Okey, so cadangan yang diberikan adalah bagaimanakah, okey ni soalannya, bagaimanakah kita dapat memindahkan barang-barang ke dalam lori dengan mudah? Okey, caranya adalah yang pertama dengan menggunakan sekeping papan yang disendingkan pada lori untuk memudahkan barang-barang dipindahkan. Okey, so berbanding daripada kita angkat tegak, lebih mudah kalau kita gunakan mesej ringkas seperti papan dan disendingkan. So dekat situ kita dah hasilkan mesej ringkas Satah Condong. Okey, yang pertama Satah Condong. Kemudian yang kedua, macam mana nak lebih mudah? Kita gunakan troli. Dengan troli ada roda kan. So ada roda dan gandar. Okey, jadi lebih mudahlah untuk memindahkan barang. Okey, jelas tak? Okey, seterusnya. Perhatikan situasi di bawah muka surat 178. Okey. Okey, apakah alat yang sesuai untuk memotong rumput yang panjang dan apakah alat yang sesuai untuk memindahkan batu-batu ini? Okey, pada pendapat kamu apakah yang sesuai? Dalam kat situ ada tunjukkan Orang Senang Muhammad ada tunjukkan beberapa peralatan kan. Okey. So, seterusnya. Okey, apakah alat yang sesuai untuk mengumpulkan daun kering yang bertaburan? Siapa yang selalu tolong mak dia sapu daun kering kat rumah tu? Mesti tahu jawapannya. Okey. Cuba kamu cadangkan 2 atau lebih mesej ringkas yang dapat digunakan untuk memudahkan kerja mengecat dinding rumah pada bahagian yang tinggi. Apakah yang boleh kamu fikirkan? Apakah jawapannya? Okay, so untuk latihan pada hari ini, buka buku praktis Perhatian Sains tahun 4. Jawab latihan di pusat 26-27. Kalau sebelum ni pusat 26 baru jawab soalan 1 sampai 4 kan. So sambung soalan nombor 5 sampai 10. Dan kemudian jawab semua soalan struktur muka surat 27. Dan seterusnya buat latihan di muka surat 70 daripada buku Sains Tema-Tema. Tuliskan hari dan tarikh ya. So insyaAllah itu saja untuk PGPR kita Sains kita pada hari ini. Sekiranya ada apa masalah boleh hubungi saya. Terima kasih kerana menyertai kelas pada hari ini. Yang baik itu daripada Allah Ta'ala, yang baik itu daripada kelemahan saya sendiri. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.